kerana memberi ruang kepada saya untuk turut berbahas dalam pindaan Undang-Undang Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, khusus paper 11/2013 dengan izin. Saya sebenarnya ingin membawa kita kembali kepada isu utama kenapakah pindaan-pindaan ini dibuat, dan agak mengejutkan apabila alasan utama yang diberikan oleh Menteri satu ketika dahulu adalah ia berdasarkan laporan hasil kajian daripada Universiti Sains Malaysia USM, di mana mereka mengatakan keperluan untuk satu ataupun undang-undang drakonian bagi mengawal kadar jenayah, khusus jenayah terancang yang diperincikan dalam pindaan yang dibawa pada hari ini. Yang saya persoalkan pertamanya, seharusnya setiap ahli parlimen, Dewan Rakyat diberikan sesalinan laporan tersebut, kerana dalam mana-mana usaha untuk menangani masalah jenayah, maklumat harus tepat, data dan statistik itu dikemukakan supaya wakil rakyat tahu apakah undang-undang yang berkesan terdahulunya dan apakah undang-undang yang mungkin gagal untuk menangani dan menyelesaikan masalah jenayah. Saya agak terkesan apabila Padang Serai awal tadi menyatakan dengan jelas bahawa bila dimasukkan perdagangan manusia dan jenayah terancang dalam definisi kesalahan keselamatan itu, ini tidak ada rasionalnya, tidak boleh kita terima, kerana masalah-masalah yang berkait dengan isu perdagangan manusia dan jenayah terancang adalah berlainan daripada isu keselamatan dalam negeri. Jadi saya agak bimbang kerana bukan sahaja kita tak dapat akses kepada laporan USM yang digunakan sebagai basis dengan izin oleh Menteri sebelum memperkenalkan ke semua undang-undang ini, tapi menerusi kajian-kajian yang saya buat, pertamanya saya rujuk kepada sistem di mana Malaysia merupakan bekas tanah jajahan Britain. Jadi tentunya undang-undang yang kita dapat hari ini adalah peninggalan daripada sistem pemerintahan British. Dan saya lihat bagi negara Britain, kerana mereka bercakap tentang Special Branch, tentang Internal Security Act, semua gara-gara hasil daripada pemerintahan British terdahulu. Ada satu dokumen Tadika Petua yang saya fikir elok kita teliti dalam kes ini adalah tentang strategi nasional bagi pertahanan di Britain. Tajuknya A Strong Britain dengan izin in an Age of Uncertainty. Jadi ini merupakan kertas bagi strategi pertahanan nasional mereka. Dan kita lihat di Britain, tentunya isu nasional di mana-mana negara pertahanan ini menjadi isu yang amat penting. Tapi sekurang-kurangnya mereka mewujudkan satu, kalau di Malaysia mungkin dipanggil Majlis Keselamatan Negara, MKN. Di Britain mereka ada di Strategic Defence National Security, National Security Council. Ini dipanggil di Britain, dan sememangnya tugas mereka adalah untuk mendapatkan objektif pertama, a secure and resilient United Kingdom and shaping a stable world. Saya fikir penting kerana bila saya lihat dan teliti rasional mereka buat langkah-langkah yang diperkenalkan bagi pihak polis menangani cyber crime, menangani terorisme, ini dibuat dengan pemantauan parlimen yang berterusan. Ada sebuah jawatan kuasa khas yang diwujudkan di parlimen untuk memantau pelaksanaan strategi pertahanan nasional. Jadi Majlis Keselamatan mereka memang melapor pada Perdana Menteri, ada jabatan-jabatan kerajaan yang berjalan dan bekerjasama dengan erat, tapi mereka laporkan dari masa ke semasa setiap tahun tentang statistik jenayah yang berkurangan atau bertambah daripada pengenalan undang-undang dan keberkesanan setiap program dan tindakan dan juga keputusan yang diambil oleh kerajaan. Jadi ada satu sistem timbang tara yang memberi keyakinan kepada parlimen di England tentang keputusan yang diambil oleh kerajaan, termasuklah pelunasan perbelanjaan dalam bidang atau untuk jabatan-jabatan tertentu. Dan saya fikir ini penting. Jadi sebelum kita lihat kejap pindah, lepas tu tarik balik, lepas tu pindah lagi, tarik balik. Jadi tanpa perbincangan dengan Majlis Peguam Negara, tanpa perbincangan dengan ahli-ahli parlimen. Ya, kerana pada saya isu keselamatan ini adalah isu yang memang dipersetujui oleh semua
parti memang isu yang harus kita pertahankan dan kita harus beri segala prasarana untuk memperbaiki tahap profesionalisme dan tahap efisiennya PDRM, Polis Diraja Malaysia kita. Jadi pada saya, kerajaan harus wujudkan satu jawatan kuasa parlimen dan memberikan satu gambaran bahawa kerajaan tak takut dengan data. Kita sekarang ini tak beri dah kepada badan-badan antarabangsa statistik terkini berkait dengan jenayah. Jadi seharusnya kita yakin, kita tunjukkan. Mungkin ada mungkin kenaikan dan sebagainya, mungkin kerana kurang berkesan. Jadi saya juga di sini, Tuan Petua, mahu kita kembali kepada isu dasar. Mahu kita kembali kepada jangan kita buat kesalahan dalam arena di mana banyak isu dipolitikkan. Sampaikan perkara-perkara dan yang tidak berbahaya pun diperbahayakan. Dan ini akan memberi kesan yang amat negatif kepada rakyat. Kerana bila satu undang-undang itu diluluskan, seharusnya adalah rasional yang begitu kukuh, begitu utuh, supaya setiap undang-undang dapat diguna pakai, dilaksana oleh peringkat agensi dan jabatan dengan baik. Datuk Yang di-Pertua, kerana itu saya merujuk beberapa kertas kerja, kerana setakat ini kertas kerja USM tidak diberikan. Saya mintalah kalau Yang Berhormat Menteri merasakan pentingnya keterbukaan, transparansi, jadi perlu diberikan kertas kerja tersebut. Saya nak rujuk kepada beberapa maklumat yang didapati khusus daripada Refugee Review Tribunal yang diadakan di Australia berkait dengan apa? Jenayah terancang. Jenayah terancang yang dalam pindaan ini diperkenalkan beberapa klausa untuk kononnya memudahkan bila kita menganggap isu jenayah terancang ini sebagai satu kesalahan keselamatan. Datuk Yang Di-Pertua, Malaysia ini dikenali di seantara dunia. Tapi antara sebab-sebabnya seperti yang disebut dalam banyak kertas-kertas kerja, termasuklah pihak atau peringkat antarabangsa, adalah tentang isu jenayah terancang. Di Malaysia dikatakan jenayah terancang ini melibatkan isu rasuah dan isu memberi wang suap kepada pihak berkuasa. Kerana itu ianya begitu berleluasa sekali. Saya rujuk di sini persoalan kepada operasi gangster masyarakat Cina di Malaysia dan kaitan mereka dengan kerajaan. Jawapan yang diberikan, loan sharking dengan izin is an extremely large business, mainly targeting poorer groups and has previously been tacitly allowed by the government. Mereka dibenarkan untuk memperluaskan dan kegiatan mereka oleh kerajaan. Ini laporan, dan dimasukkan juga maklumat yang diberikan juga menunjukkan bahawa isu jenayah terancang bukan sahaja masalah di Malaysia tapi juga merupakan masalah di seluruh rantau Asia Tenggara, samalah seperti masalah rasuah. Ada sebuah artikel tahun 2005 diterbitkan oleh British Broadcasting Corporation, Datuk Yang Di-Pertua. Mereka menyiasat Malaysia's notorious riot gangs, dan dikatakan kerana bukan sahaja isu dadah, kerana isu dadah penaltinya agak severe, very serious. Jadi ada isu kegiatan yang melibatkan kumpulan-kumpulan triad dalam prostitution, loan sharking and pirated goods dengan izin. Dan penulis juga menyatakan artikel tersebut, banyak perjanjian dibuat dengan pihak berkuasa yang selalunya tidak membiarkan sahaja kegiatan-kegiatan kumpulan-kumpulan terancang ini. Salah seorang ahli kepada triad, satu kumpulan menyatakan, if I want to operate on a particular street, I ask a politician to ask the authorities not to disturb me. The politician might say, it's impossible to have zero arrest, so you can operate on certain hours and we will patrol after those hours dengan izin. So it is a win-win situation, Ah Heng said. Jadi saya nampak bagaimana dan apakah langkah yang kita ingin laksanakan untuk menangani masalah sebegini. Bila wujudnya kolusi dalam agensi-agensi kerajaan, kemungkinan
yang disiarkan menerusi pembuktian ini. Jadi tentunya kita mahu tahu undang-undang yang kita perkenalkan haruslah menangani masalah ini. Ada juga disebut ya, dalam, saya rujuk sekarang, media arus perdana ya. Kerana media arus perdana pada tahun 2007 dalam The Star, Joint Fight Against Loan Sharks, 2006, maaf sebenarnya betul. Kenapa saya sebut? Kerana selalunya kita harus pantau ya kegiatan jenayah terancang ini dalam satu skop masa. Tak boleh bulan depan statistik lain, bulan sebelumnya cakap non-core index, non-core crime index dan core crime index lain. Jadi pada saya harus kita lihat trendnya. Dan pada tahun 2006 bulan Disember, Kabinet ya telah mewujudkan satu jawatan kuasa khusus menangani pinjaman kumpulan lintah darat, menangani pinjaman yang diberi oleh ALONG. Ini jawatan kuasa Kabinet. Jadi seharusnya jawatan kuasa Kabinet ini ya, keputusan, perincian harus diberikan ya maklumat-maklumat tersebut kepada ahli parlimen. Kita bayangkan ini berlaku tahun 2006, sekarang 2013. Tentunya harus rakyat wajib tahu apakah perkembangan daripada jawatan kuasa Kabinet tersebut. Pada laporan-laporan dikemukakan lainnya menyatakan ya, cadangan kerajaan pada Januari 2007 selepas wujudnya jawatan kuasa Kabinet khusus untuk menangani masalah ALONG adalah untuk mendakwa mangsa-mangsa ALONG yang tak boleh bayar. Jadi saya baca in January 2007 ya, proposal untuk mendakwa mereka-mereka yang cuba meminjam daripada para lintah darat ini. Ini dibawa oleh pihak PDRM ya. Tapi akhirnya alhamdulillah Kabinet Malaysia menolak kerana dia katakan ini bukanlah caranya untuk menyelesaikan masalah. Orang perlukan duit. Kadang-kadang sistem itu menyerang dan mengheret mereka kepada kancah pinjaman dengan kumpulan-kumpulan daripada organisasi terancang ini. Kementerian Perumahan, Datuk Ini Petua, pada ketika itu tahun 2007 menyatakan setakat ini jawatan kuasa Kabinet yang tadi wujudkan pada Disember untuk menangani masalah pinjaman ALONG telah berjaya mengurangkan ya, kerana kita lihat daripada mangsa-mangsa yang memberikan laporan amat kurang sehingga bulan lepas iaitu Februari 2007 tidak ada satu pun laporan dikemukakan kepada pihak kementerian. Tapi pada masa yang sama dalam New Straits Times tarikh 2 Mei 2007 ada juga dakwaan. Dia katakan, saya quote di sini, there is complete apathy on the part of the authorities and police. Ini disebut dalam New Straits Times. Tidak ada ya perhatian yang mencukupi diberikan oleh pihak berkuasa termasuklah pihak polis dilaporkan. Jadi apapun ini membawa persoalan kepada isu statistik. Ya, kita berbicara tentang undang-undang, ia memang satu hal isu prinsip, ya, prinsip hak asasi, prinsip menghormati saksi. Dalam Islam pun ada bagaimana kita menghormati the rights of the accused ya, dengan izin. Tapi pada masa yang sama, saya tak mampu untuk memberi nilai kepada apakah undang-undang yang berkesan pada waktu itu yang boleh kita ulangi atau perbaiki di kala tahun 2013. Saya ingin sebut juga ini merupakan timbalan Menteri Dalam Negeri. Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Kerana ketika itu kita punyai Deputy Internal Security Minister, Datuk Ini Petua, tahun 2007, bulan 4. Kita amat bimbang dengan peningkatan jenayah. Walaupun sebelumnya Menteri menyatakan lebih baik daripada sebelumnya. Saya dimaklumkan dalam 3 bulan sahaja telah ada 40% kenaikan jenayah di Kuala Lumpur. Ini timbalan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Internal Security Minister. Dan saya nak sebut, ketika ini tahun 2007, apa faktanya? Apakah realiti pada ketika itu? Kita punyai Akta Keselamatan Dalam Negeri. ISA masih berkuat kuasa. Kita punyai Ordinan Darurat yang masih berkuat kuasa. Tapi jenayah meningkat 40%. Jadi isunya ketika itu kalau ada undang-undang drakonian, tapi masalah jenayah masih lagi menjadi masalah yang besar. Kenapa sekarang harus kita terima bulat-bulat apa yang Menteri kata tanpa rasional?
tanpa akses kepada laporan USM. Saya tak boleh, in good conscience, dengan izin menyatakan mana-mana ahli parlimen pun bukan saja di Pakatan Rakyat. Bagaimana kita betelan bulat-bulat? Kita terima. Sedangkan fakta tahun 2007 menyatakan dikala ISA itu berkuat kuasa, dikala ada ordinan darurat, masalah jenayah itu masalah yang besar, ya, yang sampai memaksa kabinet mewujudkan satu jawatan kuasa menangani pinjaman-pinjaman alung dan jenayah terancang. Jadi kerana itu, Tuan Petua, saya fikir bila bercakap tentang kenyataan menteri. Lepas Pantai minta penjelasan sedikit. Okey, silakan Subang. Ya, terima kasih. Kalau yang Tuan Petua bagilah. Tuan Pengurusi, Tuan Speaker dan. Saya tertarik sedikit oleh statistik yang diberi tadi, yang jelas ya menunjukkan itu tahun 2007 kan, peningkatan yang begitu ketara dalam kadar jenayah, lebih kurang 40%. Dan masa Lembah Pantai sebut itu, saya teringat balik kepada statistik yang juga diberi oleh Yang Berhormat Pulai, kalau saya tak silap, dalam perbahasan kita dalam pindahan kepada Akta Pencegahan Jenayah, di mana bukan saja 2007, 2005 sampai 2009, tahun demi tahun, statistik yang jelas yang diberikan oleh dalam jawapan di Dewan Mulia ini oleh Menteri yang berkenan, Menteri Dalam Negeri, dengan jelas juga menunjukkan bahawa walaupun pada masa itu seperti yang disebut oleh Lembah Pantai tadi, wujudnya ISA, wujudnya emergency ordinance, kadar jenayah terus meningkat. Jadi dengan jelas bukan saja 2007, statistik untuk 5 tahun itu menunjukkan bahawa tidak ada kaitan pada masa itu dengan kewujudan akta-akta drakonin ini dengan penurunan, ya, untuk tujuan untuk menurunkan kadar jenayah. Yang kedua yang saya minta penjelasan dan pandangan Lembah Pantai ialah kita balik kepada laporan Suruhanjaya Diraja yang ditubuhkan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada 2004, yang dipengerusikan oleh mantan Ketua Hakim Negara Tun Zaidin, dan di timbalan pengerusi ini adalah Tun Hanif Omar, mantan Ketua Polis Negara. Dan selepas 1 tahun kerja yang kuat, mereka menulis satu laporan yang begitu bernas, dan dengan satu syaur yang jelas, ya, mereka syaurkan pemansuhan semua undang-undang yang membenarkan tahanan tanpa bicara. Ya, so jadi saya minta pandangan macam mana syaur itu berlada dalam laporan itu, tetapi cadangan menteri adalah bercanggah atau berlainan daripada itu. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Ya, saya setuju. Kerana itu saya bangkitkan isu proses dalam mana-mana usaha kita untuk perkenalkan undang-undang yang baru. Saya fikir tak ada orang pun menolak kalau menteri menyatakan saya perlu beberapa program dan undang-undang yang diperbaiki untuk menangani jenayah. Dan pada masa yang sama haruslah melalui jawatan kuasa parlimen membuktikan kenapa undang-undang ini lebih baik. Pada saya, bila mengharapkan kita menerima pakai, sedangkan statistik menteri sendiri, kementerian sendiri berubah-ubah mengikut zaman dan mengikut musim. Saya nak rujuk, ya, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Subang tadi. Saya pun nak pergi kepada isu RCI, tapi sebelumnya saya menyatakan saya rujuk mudah kerana keputusan untuk membebaskan tahanan, ya, jenayah tegar dalam di Simpang Renggam itu keputusan yang diambil oleh mantan Menteri Dalam Negeri. Mantan Menteri Dalam Negeri. Dia ambil keputusan tersebut yang dibebaskan 1467 bekas tahanan. Ketika itu tahun 2012. Dan bila ada kes jenayah warga Malaysia yang takut menyatakan ada masalah, jawapan Datuk Seri Syamuddin, jawapan mantan menteri atau menteri ketika itu disebut, jangan bimbang, daripada 1467 bekas tahanan OD ini, ordinan darurat, hanya 4 orang saja atau 0.27% yang dilaporkan terlibat dengan jenayah semula. Jadi saya rujuk, saya kata tiba-tiba bila ada menteri baru dia kata ni semua mereka ni semua dah kembali berjenayah ni. Malaysia ni dalam keadaan yang begitu berbahaya. Mereka ni pergi culik, buat kerja-kerja seperti yang mereka buat terdahulu. Jadi saya sebagai rakyat, ya, pada saya nak percaya siapa? Ini menteri, walaupun sebenarnya masih dalam kabinet dua-dua orang, kan. Jadi menteri memberikan
versi yang berlainan. Jadi akhirnya kita pun dengar bawah menteri baru, tiba-tiba semua ini mereka yang ditahan dahulu kerana tiadanya ISA, tiadanya ordinan darurat, maka mereka berleluasa hidup senang lenang, menakut-nakutkan rakyat Malaysia, dan memerlukan memaksa kita membuat pindaan Akta Pencegahan Jenayah 1958 yang diluluskan walaupun banyak bantahan. Dan saya nak sebut juga, ini statistik PDRM, Polis Diraja Malaysia melaporkan kadar jenayah berada dalam trend menurun sejak 2010, walaupun setelah Undang-Undang Tahanan Pencegahan YB Subang dimansuhkan tahun 2010. Saya rujuk daripada laporan Transformation Program. Kita baca kan program-program ini semua kan. Jadi pada tahun 2010 polis melaporkan penurunan kadar jenayah sebanyak 7%. 2011 penurunan sebanyak 9%, dan antara Januari dan Jun 2012 penurunan sebanyak 5.3% direkodkan. Ya. Jadi saya nak maklum, ya, maksudnya ini statistik yang tidak mendukung cadangan yang dibawa pada hari ini. Ini saya kembali pula kepada hasil-hasil kajian berkait khusus tentang organisasi jenayah terancang. Kerana mungkin menteri akan cakap, ya, yang berhormat Nama Pantai, ini isu berkait dengan jenayah terancang. Jadi ada skopnya tersendiri, masalahnya tersendiri. Jadi dengan ketiadaan laporan USM, saya rujuk laporan lain. Dan ini penting, Datuk Yang Di-Pertua. Kerana apa? Kerana ada laporan daripada ASEAN Economic Institute, ya, tahun 2007, merujuk Malaysia sebagai sebuah kawasan di mana kumpulan-kumpulan jenayah telah beroperasi selama lebih 20 tahun. Ya. Adanya kaitan antara jenayah terancang, agensi kerajaan yang mendukung, dan perniagaan-perniagaan yang sah. Kolusi ini wujud, dan mereka menyatakan apa pun harus dilihat secara menyeluruh, dan sekiranya dibiarkan akan lebih sukar bagi kerajaan untuk memisahkan jenayah terancang daripada perniagaan yang sah. Ini disebut, ya, daripada kajian mereka. Dan laporan-laporan lain menyatakan juga dan merujuk kepada Suruhanjaya Diraja yang telah disebut oleh YB Subang tadi. Dan saya nak mengatakan, kalau dah ada Suruhanjaya Diraja yang cuba menyelesaikan masalah rasuah dalam polis, masalah pegawai-pegawai yang tidak begitu profesional, ini disebut dalam Suruhanjaya Diraja, maka kita tidak boleh ke depan memperbaiki masalah ini tanpa melihat kepada kesemua rekomendasi Suruhanjaya Diraja yang dipengerusikan oleh Tun Zaidin satu ketika dahulu. Dan bila bercakap, ya, alasan kenapa IPCMC tidak dilaksanakan, mereka bagi alasan kita dah ada siap Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan. Saya rujuk pula keberkesanan siap. Datuk Yang Di-Pertua, saya nak maklum bahawa siap ini seperti yang disebut oleh bekas Ketua Hakim Negara Abdul Hamid Muhammad yang telah mempersoalkan keberkesanan siap ini kerana semenjak penubuhannya hanya ada satu tindakan disiplin dan dua amaran kepada penjawat awam. Satu tindakan disiplin, dua amaran kepada penjawat awam. Satu pegawai penyiasat dalam siap ni ditugaskan untuk memantau 19 agensi kerajaan. Bertepuklah semua kumpulan-kumpulan rakyat kat Malaysia ni. Datuk Yang kerana mudah untuk mereka melakukan operasi-operasi dengan kolusi sedia ada. Kita tidak menyelesaikan masalah, walaupun kita tahu apakah masalah asas yang dihadapi dalam isu ini. Tambahan Datuk Yang Di-Pertua, saya juga ingin membangkitkan di sini untuk perhatian Yang Berhormat Menteri, ya, bila beliau insya-Allah menarik balik pindaan ini kerana mengambil kira keberkesanan dan cadangan-cadangan kami. Saya ambil laporan daripada yang sama, Asia Economic Institute tadi, tahun 2007. Dikatakan, ya, antara faktor yang telah menyebabkan lebih teruknya jenayah terancang ini adalah kerana Malaysia mengambil
pekerja asing yang begitu ramai disebut. Dan dalam pengambilan pekerja asing, dengan izin, let me quote here Datuk Yang Pertua, background checks are extremely lax and many workers have ties to criminal gangs. Jadi saya ingin bangkitkan kerana keputusan kerajaan baru-baru ini untuk meluluskan 1.4 juta warga pekerja Bangladesh untuk masuk ke Malaysia membantu tenaga kerja kita, 1.4 juta. Jadi saya perlu jaminan apakah yang akan dilakukan oleh kementerian. Satu, bila mereka masuk, latar belakang itu diperiksa dengan baik, dan mereka atau pekerja asing tanpa izin yang sedia ada di Malaysia ini yang nilai setakat tahun ini 1.3 juta, bagaimanakah kita dapat menangani dan memastikan tidak ada kaitan dan lingkaran dan network antara mereka dan organisasi jenayah terancang di Malaysia. Saya fikir semua ini merupakan, saya boleh berikan salinan pada Yang Berhormat Menteri. Saya mahu akhirnya apa pun undang-undang yang kita cuba pindah, cuba perkenalkan, janganlah dibuat mengikut menteri ketika itu ataupun mood dan perasaan beliau, tapi sebenarnya harus rujuk kepada statistik, keberkesanan dan sejarah. Saya pergi kepada langkah-langkah yang diperkenalkan oleh kementerian dan kerajaan. Saya tidak pergi kepada isu-isu lain, dan saya pohon sangat-sangat kalau kita nak luluskan, kita layan atau kita beri penghormatan kepada Dewan Rakyat, pastikan setiap wakil-wakil rakyat dapat maklumat, data, statistik, termasuklah kajian USM. Dan janganlah kita biar pindaan-pindaan yang sebegini yang tidak membantu sesiapa, tapi lebih teruk lagi tidak menyelesaikan masalah asas. Sekian daripada saya, Datuk Yang Pertua. Saya menolak sebenarnya, dan saya harap Datuk Yang Pertua yang baru saya berharap sebenarnya pihak kementerian dapat mengambil kira dengan serius kepentingan pewujudan satu jawatan kuasa parlimen khusus dalam isu menangani jenayah. Saya fikir tidak ada siapa yang akan menolak, kerana bila ada satu jawatan kuasa parlimen, maka pakar-pakar dapat bersama ahli-ahli parlimen yang dikhususkan melihat kepada trend jenayah dan apakah undang-undang yang diperkenalkan di luar sana, termasuk di negara England, di negara Australia, di negara rantau Asia Tenggara yang berkesan. Ini wajib diambil kira oleh menteri, dan saya harap apapun, jangan kita seringkali mengubah statistik. Saya agak keliru kerana mantan menteri cakap lain, menteri pun cakap lain, dan akhirnya kita mahukan statistik yang boleh diguna pakai, dipercayai dan juga kredibel, kerana akhirnya yang akan mendapat bahana atau kesan adalah kerajaan sendiri. Jadi saya pohon dipertimbangkan cadangan yang saya berikan demi masa depan Malaysia yang lebih baik. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih. Berapa orang lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kanan ada 27. Kapal nampak exercise. Sila.